Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita menyambung kembali bicara kita yang terhenti pada 15 hari bulan 9 yang lalu. Pertemuan kita di sini dengan izin Allah Ta'ala, kita dah bicara hadis yang ke-28 di dalam teks kita di sini, himpunan 40 hadis yang cerita tentang akhlak yang mulia. Di bawah tajuknya dulu tu melebihkan orang lain lah. Jadi persoalan al-ithar kita dah bicara dahulu panjang lebar. InsyaAllah pada malam ni dengan izin Allah Ta'ala kita meneruskan bicara kita hadis yang ke-29 dalam teks kita ni, iaitu pada halaman 61 di bawah tajuk besarnya mengutamakan kepentingan orang ramai. Kalau bahasa orang Sungkai, jangan berkira berbenar dot, kata apa. Maksudnya walaupun bukan sampah kamu ke, tapi menghalang orang lain, kamu ambil lah, tolong buang, macam tu lah. Jadi ini di antara hadis yang cerita bab ni, ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kita baca dahulu matan riwayat ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita dah bicara berkali-kali sahabat Nabi ini, nama sebenarnya Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu anhu. Meninggal di Madinah tahun 59 Hijrah. Sempat riwayat sejumlah 5,374 riwayat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda, bahasa kita maksudnya, sesungguhnya aku telah melihat seorang lelaki yang yataqallabu fil jannah, yatana'amu fil jannah. Tu kalau kita rujuk dalam syarah Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf, meninggal tahun 676 Hijrah. Imam Nawawi tokoh besar bidang ilmu bermadzhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Jadi dalam teks kita ni, bersenang-senang di dalam syurga tu, bersenang lenang lah. Jadi itu sebenarnya adalah syarah huraian daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Jadi melihat Nabi ni dalam syurga ni, kata Al-Imam An-Nawawi lagi rahimahullahu ta'ala, itu merupakan sebahagian daripada mukjizat yang Allah kurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Arti kata lain, kata Al-Imam An-Nawawi lagi rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala berkuasa memperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara ghaib ikut kehendak Allah yang mutlak. Bila-bila masa pun boleh berlaku kepada baginda untuk diterangkan keadaan itu kepada umat baginda yang beriman. Jadi ini kesan daripada kerja baik ketika di dunia. Nampak macam tak besar berbenar kalau kiraan mata kasar lah. Jadi cerita je, kenapa lelaki ini bersenang lenang di dalam syurga?
kerana dibalas oleh Allah Ta'ala dari perbuatan dia masa di dunia, memotong sepohon-pohon kayu masa tu yang melintang di jalan, jadi boleh mengganggu orang lain yang lalu kat jalan tu. Maka dia pun tak berkira berbenar lah, idaklah dia telefonnya MBI ke, contohnya lah. Oh, tu contoh kan. Mak suasana sekarang ni orang dah meteor dah pasal sampah macam kita tu, tak apalah tu. Ya apa? Jadi maknanya itu kita serahkan kepada pihak berwajib, tak apalah. Kita nak cerita ni, maksud ni tanggungjawab kita lah. Jadi kalau nampak depan mata kita tu, yang kita nampak tu termasuk al-adha. Nanti kita akan saring dengan hadis lain. Al-adha ni apa saja perkara yang menyakitkan ataupun yang boleh mengganggu orang lain, boleh halang orang lain, maka kita ambil, kita buang di tempat selamat. Umpamanya kita diberi ganjaran istimewa oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini kalau kita tengok di sini, jadi pohon kayu tu ketika di dunia menghalang jalan orang ramai, maka lelaki ni ketika itu dia potong dahan tersebutlah yang mengganggu jalan tu. Jadi masuk di situ, dengan sebab perbuatan dia itu Allah Ta'ala balas ganjaran besar, maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kita nak saring, ada beberapa riwayat hadis ni ada sahih. Riwayat Imam Muslim bin Al-Hajjaj nama sebenarnya, tokoh besar bidang hadis daripada Naisabur, meninggal dunia tahun 261 Hijrah. Kitab Sahih Muslim lah. Dalam versi Imam Muslim ada beberapa riwayat yang maknanya sama macam mana hadis yang dalam teks kita ni. Maka saya saring beberapa riwayat, antaranya juga daripada Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam teks kita tak ada, tapi saya saring ya. Inna syajaratan kanat tu'zil muslimin faja'a rajulun faqata'aha fadakhalal jannah. Mana lebih kurang samalah dengan hadis ini. Sesungguhnya Nabi sebut ada sepohon pokok yang dahan dia ataupun ranting dia tu menghalang manusia ataupun boleh memberikan al-adha, perkara yang tak menyenangkan kepada orang ramai yang lalu kat jalan tu lah. Maka datang seorang lelaki, maka dia tebang, dia potong dahan atau pohon yang menghalang itu. Maka dengan sebab perbuatan dia itu ketika di dunia, bila bertemu Allah Ta'ala, fadakhalal jannah, maka dia masuk syurga Allah Ta'ala. Kemudian kita nak saring lagi ya. Ada riwayat Imam Muslim juga di dalam Sahih Muslim juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam teks kita tak ada, tapi kita saring yang ni. Mana lebih kurang sama juga. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Apa maksudnya? Ada seorang lelaki masa tu Nabi sebut sedang berjalan. Dia jalan satu jalan, tiba-tiba dia tengok ada dahan yang berduri. Ada dahan yang berduri ya, yang menghalang jalan tu. Maka dia alihkan. Dia alihkan tu, dia potong ataupun dia buang lah dahan berduri tu di tempat yang selamat. Maka dengan sebab tindakan dia tu Nabi sebut fasyakarallahu lahu. Kalau kita terjemahkan tu, maka Allah Ta'ala telah bersyukur bagi dia. Tu bahasanya lah, bahasa orang sungkai. Jadi apa maksud Allah Ta'ala telah bersyukur bagi dia yang buat kerja baik tu? Imam Nawawi dia syarahkan, maksudnya Allah beri dia ganjaran atas kerja buat tu. Allah beri dia pahala. Kita pun tengok contohnya sampah, contohnya yang mungkin pihak berwajib mungkin bila ambil sampah tu tiba-tiba ada yang tertinggal. Anjing gonggong letak atas jalan. Ya, anjing gonggong. Satu lagi, ni lori tu tercicir. Yang tercicirnya adalah kulit doyan tako. Contohnya lah, yang tercicir daripada lori tu kulit doyan tako. Jadi betul-betul depan rumah jiran kita lah.
jatuh ni tu. Jadi kalau ikutkan masuk jiran tu tanggungjawab je lah, tak apa. Tapi kita ingat hadis ni, kita ambil masuk balik tempat selamat, simpan balik, maksudnya dalam tong sampah kita, dengan niat kita, maksudnya jangan kulit doyan takor tu boleh mencederakan orang yang lalu kat situ, contoh, atau mengganggu, maka dapat pahala. Bukan setakat dapat pahala, hadis yang kita baca tadi, faghfaralah, maka Allah ampunkan bagi dia pula. Allah sediakan maghfirah, keampunan, mengeredak, bahasa orang Sungkai, ganjaran yang Allah sediakan. Ni maksudnya tak apalah sahabat kita yang mungkin dia ada tugasan dia, ya, untuk dia pungut atau kutip sampah dan sebagainya, sebagai contoh lah, kita kata itu tugasan dia. Tapi tugasan kita juga sebagai orang beriman di situ. Sebab kita bukan tengok maksudnya hanya untuk dunia semata-mata, tetapi kita punya maksudnya PKO tu, ya, lebih jauh daripada apa yang ada di dunia ni. Yang kita hendak bukan pujian orang dak, yang kita hendak adalah ganjaran di sisi Allah yang besar, dan juga keampunan yang Allah sediakan dengan sebab kita menabur bakti kepada masyarakat dalam bentuk macam tu lah. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, masih lagi kita bicara, tak apalah saya saring riwayat Imam Muslim juga di dalam kitab Sahih Muslim, ya, daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Barzah, ya, Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu, yang meninggal tahun 65 Hijrah lah. Masa ni dia datang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia tanya Nabi, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni syai'an." Engkau ajarkan aku sesuatu wahai Rasulullah, antafi'u bih, yang mana bila engkau ajar perkara tu pada aku, dia akan memberi kebaikan bagi diriku dengan perkara tersebut. Maka bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, qala i'zil al-adha an tariqil muslimin. Kamu buanglah, ya, perkara-perkara yang menyakitkan, macam tadi duri ke apa sajalah, ya, daripada jalan orang Islam lah, yang boleh halang jalan orang ramai tu. Jadi ni maksudnya kita kata kerja-kerja sosial, kata apa nombor sampai. Tak apa, saya ringkas tu sebab keterangan di bawah tu ada. Jadi maksudnya itu tanggungjawab kita lah. Ya, betul. Itu dulu kan ada apa ni pengajian civic, ataupun moral lah kita kata kan, tata bahasa, tak apa. Balik balik tata rakyat, tata rakyat zaman kita tata rakyat kan, tak apa. Ya, betul. tata tu. Jadi ada riwayat lain, riwayat agak panjang tapi kita ringkaskan. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, meninggal tahun 241 Hijrah, sanadnya sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan memandang remeh, jangan memandang rendah sesuatu pun daripada perkara ma'ruf yang Allah ridai lah, perkara yang baik tu, ya. Apa Nabi sebut antaranya, walau antanaha asyai'a min tariqin nas, ya, yu'dhihim, walaupun kamu alihkan sesuatu daripada jalan manusia yang ramai, yang jalan dekat jalan tu, alihkan sesuatu yang boleh mengganggu mereka lalu kat situ. Jadi jangan pandang remeh perkara tu, Nabi sebut. Maksudnya grab the opportunity, kata apa nombor sambil. Bukan food grab, tak apa, food grab lah. Jadi ambil peluang tu dud, jangan lepaskan peluang keemasan tu dud, kata apa. Dia lebih hebat lagi daripada emas yang ada di dunia ni lah, yang Allah sediakan keampunan dan kemasukan ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan kasih sayang Allah yang Allah berikan. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, akhir sekali, masih lagi cerita ni.
Salah satu sumber nak dapatkan ajrus sedekah indallah, pahala sedekah di sisi Allah, yang mungkin tidak mengeluarkan 5 kupang 5 duit pun, tapi hanya guna tenaga sahaja. Dalam bab ni lah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam Sahih Muslim, juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita saring sini tak ada apa Nabi bersabda, kita biasa dengar hadis ni, wa tumitul adha 'anit tariq sadaqah, dan kamu alihkan atau buang al-adha, perkara yang menyakitkan orang, ya, maksudnya daripada jalan yang nak dilalui itu juga adalah sedekah. Maksudnya Imam Nawawi syarahkan kalimah sedekah itu dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Maksudnya pahala sedekah, ajrus sedekah indallah, dapat pahala sedekah. Bayang ya, dapat apa dia, ganjaran pahala yang besar, dapat pahala sedekah, dapat maghfirah, keampunan Allah, dapat masuk syurga Allah. Kamu tak ada ke Daud kata apa sampai nemu sampai. Tu cerita. Jadi maksudnya kita gerakkan diri kita, jangan kedekut dengan tenaga yang Allah bekalkan. Saya ulang balik, sahabat-sahabat kita dengan tugasan dia, itu tugasan dia lah, tu tanggungjawab dia. Tapi kita juga mungkin kita tak bekerja di bahagian itu umpamanya, tapi tanggungjawab kita sebagai orang Islam tetap ada. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada hadis yang ke-30. Hadis ke-30 ni bawa tajuk besarnya menziarahi orang yang sakit. Pahala pun besar juga nak. Kan? Tapi kita baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, rawahu Tirmidzi atau Turmudi, ya? Maksudnya daripada Abu Hurairah juga, Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengunjungi atau menziarahi saudaranya yang seagama yang sakitlah. Tamanya dia ziarah orang sakit ataupun dia ziarah saudara dia. Ziarahlah tu. Mungkin saudara dia tak sakit pun. Tapi hadis ni lebih fokus, sababul wurud Nabi sebut tu lebih kepada orang yang sakit. Maka ketika itu ada perkara yang kita tak dengar. Ada seruan daripada golongan malaikah utusan Allah, yang Allah perintahkan di situ. Munadin tu penyeru. Penyeru ni maksudnya di kalangan golongan malaikah. Tu dihuraikan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan At-Tirmidzi, kita ringkas saja, oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Meninggal dunia tahun 1355 Hijrah. Tokoh besar bidang ilmu lah, asal daripada India. Tak apalah, kita ringkas sajalah. Itu antara syarah yang agak masyhur kepada Sunan At-Tirmidzi, walaupun ada lagi syarah yang lain. Tak apalah, kita ringkas itu. Jadi golongan malaikat ni akan menyeru orang yang ziarah orang sakit atau ziarah saudara seagamanya ni, ya? Semata-mata nak cari keredaan Allah Ta'ala. Apa seruannya? Baik engkau dan baik perjalanan engkau, dan sesungguhnya engkau telah menempati di dalam syurga manzilan, ni suatu tempat yang istimewa, yang baik. Jadi di sini ini seruan golongan malaikat, tapi kita tak dengar. Jangan cuba rakam, kita tak dengar. Ni perkara gaib. Nabi bagi tahu dengan izin Allah Ta'ala.
Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi Muhammad bin Isa nama sebenarnya, meninggal dunia tahun 279 Hijrah. Kitabnya Sunan At-Tirmidzi ataupun Jami'ut Tirmidzi. Riwayat ni sanadnya hasan. Selain Imam At-Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah juga Muhammad bin Yazid rahimahullahu taala meninggal tahun 273 Hijrah, meriwayatkan juga hadis yang sama dalam kitab beliau Sunan Ibnu Majah. Kita ringkaskan sajalah. Jadi kita tengok sedikit iaitu tentang apa ni keistimewaan kita yang ziarah orang sakit ni. Ya. Ada perkara gaib juga yang kita tak nampak Nabi begitu, tapi hadis tu tak ada dalam teks kita saring. Antaranya riwayat Imam Abi Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath meninggal tahun 275 Hijrah, kitabnya Sunan Abi Daud. Juga riwayat Imam Al-Hakim Muhammad bin Abdillah nama sebenarnya meninggal tahun 405 Hijrah, dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Riwayat disandarkan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi juga menantu Nabi juga sahabat Nabi lah. Sanadnya sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca matan tu sini tak ada tapi kita saringlah. Ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbih. Itu perenggan pertama matan tu. Apa maksudnya dalam bahasa kita? Tidak ada seorang yang menziarahi orang yang sakit, dia ziarah tu pada waktu petang. Dia ziarah waktu petang, melainkan akan keluar bersama dengan dia yang ziarah itu 70,000 malaikat. Angka tu ya, 70,000 ya. Malaikat. Apa golongan malaikat ni buat dengan perintah Allah? Yastaghfiruna lahu hatta yusbih, yang sentiasa mohon istighfar, mohon keampunan bagi dia yang ziarah orang sakit tu, sehinggalah ke pagi besok ni. Ni bukan orang sungkai mohon ampun ni, golongan malaikat, makhluk yang hebat lah. Makhluk yang sentiasa patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Seperti mana yang Allah sebut, saya ringkas saja, sini tak ada ayatnya, kita saring sedikit antara sifat golongan malaikat ni. Ayat 6 daripada surah Tahrim, surah nombor 66 dalam Al-Quran, berada dalam juzuk yang ke-28. Kalam Allah yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita ambil di penghujung ayat 6 tu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Golongan malaikat ni Allah ngabarkan mereka tidak derhaka kepada Allah Ta'ala, mereka tidak lakukan penderhakaan terhadap Allah Ta'ala, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk laksanakan, dan mereka sentiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan sebaiknya. Itu sifat golongan malaikat. Jadi bayangkan makhluk yang macam tu tolong kita. Kalau bahasanya apa mereka buat? Mereka mohon istighfar, mohon keampunan di sisi Allah bagi pihak kita. Apa kerja kita tu? Kita ziarah orang sakit. Itu dia tanya. Kemudian Nabi bersabda lagi, waman atahu musbihan kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsiya. Bila dia ziarah orang sakit tu pada waktu pagi pula, maka keluar bersama dengan dia tu yang ziarah waktu pagi orang sakit tu, sama juga angka yang sama, 70,000 malaikat utusan Allah yang sentiasa mohon keampunan bagi pihak dia yang ziarah orang sakit tu sehinggalah waktu petang. Ni istimewa di situ lah. Kita nak saring lagi tentang kelebihan ziarah orang sakit ni.
Riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau, sanadnya hasan, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, ada dua bentuk amalan yang akan mengingatkan kita banyak tentang akhirat. Apa dia? Nabi bersabda, udu al-marid wattiba'u al-janaiz tudzakirukumul akhirah. Kamu ziarahlah orang yang sakit dan kamu ikutilah jenazah. Kan? Kita hantarlah, kalau ada kemampuan, hantarlah jenazah ke maqbarah, tanah perkuburan. Dua amalan tu Nabi kata, tudzakirukumul akhirah, akan mengingatkan kamu tentang akhirat. Sebab kita kadang-kadang lupa ingka berbenur, tambah pula udah boleh rentas sempadan, seringan sikit pula. Orang kampung Guntung Sungkai ingka berbenur, nak balik ke negeri sembilan negeri tu, contohnya lah. Ni kadang-kadang kita dalam keadaan ingka berbenur tu mudah lupa. Termasuk diri saya pun sama lah juga. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kalau kita nak tengok amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ziarah orang sakit ni. Antaranya pernah kita bicara, rasanya kalau tak silap saya lah, tak apalah, kita ulang je balik. Hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, daripada Abdullah ibnu Abbas, pupu Nabi juga sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, yang menceritakan kebiasaan Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam bila ziarah orang sakit, maka Nabi akan sebut apa dia? La ba'sa tahurun insya-Allah. La ba'sa tahurun insya-Allah. Kalau bahasa kita maksudnya la ba'sa, tak apa, ya. Tahurun, sakit yang Allah uji ni, moga-moga ia sebagai penyucian, lebih kepada penyucian dosa lah. Tu kalau kita tengok huraian hadis tu, kita ringkas saja nak jimat masa kita malam ni, dalam kitab Fathul Bari yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali nama sebenarnya, meninggal tahun 852 Hijrah di Al-Qahirah, Mesir, tokoh besar bidang hadis bermadzhab Syafi'i. Jadi dengan izin Allah, sakit yang dialami itu akan jadi sebagai penyucian terhadap dosa-dosa, dengan syaratnya sabarlah. Itu yang Nabi ajar, ya. Maksudnya Nabi sebut dia ziarah, maksudnya orang sakit, la ba'sa tahurun insya-Allah. Boleh kita amalkan yang tu. Kemudian kita ambil satu lagi untuk malam ni lah, banyak lagi mengeredak sebenarnya. Mudah, yang simple je. Riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berlaku peristiwa tahun 10 Hijrah. Ketika tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah haji. Dan dalam masa yang sama, sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu terlantar sakit tenat di Mekah masa itu. Maka bila ziarah Sa'ad ketika itu, Nabi berdoa. Pendek dia doa Nabi. Nabi ulang 3 kali. Berdoanya, Allahumma ishfi Sa'dan, Allahumma ishfi Sa'dan, Allahumma ishfi Sa'dan. Bahasa sungkai maksudnya, ya Allah, engkau sembuhkanlah Sa'ad. Nabi ulang 3 kali. Jadi kita bolehlah doa yang tu. Di samping tadi kita baca tu la ba'sa tahurun insya-Allah, kemudian kita doa lah. Bahasa kita pun tak apa, ya Allah engkau sembuhkanlah dia ni. Jadi kalau kita nak gunakan juga bahasa asal tu, kalau kita tahu nama si fulan tu, sebutlah nama dia. Kalau tak tahu, buat umum sajalah. Kalau kita ziarah tu, yang sakit tu lelaki, Allahumma ishfihi, Allahumma ishfihi, tulang 3 kali kan. Kalau yang sakit tu perempuan, Allahumma ishfiha, ulang 3 kali.
Payah sangat nak ingat, ya Allah sembuhkanlah dia, ulang 3 kali. Don't worry, be happy. Tu ceritanya. Usah dia jegir-jegir pening-pening kan. Jadi maknanya jelas Allah Ta'ala bahasa apa faham. Walaupun kita tak nafikan, memang isu doa ni yang afdal dalam bahasa Arab lah. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau kita tak mampu yang tu, takut-takut tersilap ke apa ke bendanya, sebutlah bahasa sungkai pun tak apa. Allah Ta'ala maha mengetahui. Jelas ada kita lah. Janji sampai maksud yang apa yang Nabi sebut dan keikhlasan yang mohon saya sebut tadi betul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak apalah kita nak saring ada satu lagi bentuk doa, lebih panjang sikitlah. Bila kita tengok orang sakit, maka kita pun kadang-kadang bimbang juga, takut-takut sakit tu kena kat kita juga sebagai ujian kan. Tak kira ke sakit apalah, tak apalah tu, chikungunya ke covid ke apa benda lah. Jadi ketika tu ada doa yang khusus diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh google nantilah dekat internet pun ada mengeredak doa tu. Tapi kena pastikan jugalah, kadang-kadang ada juga riwayat pelik-pelik masuk juga. Tak apa, saya baca sikit. Riwayat ni asal dalam kitab Sunan At-Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sanadnya hasan. Apa Nabi ajar bila kita tengok seseorang diberi ujian oleh Allah, bentuk yang mungkin tak menyenangkan hati kita, mungkin dia sakit ke ataupun apa sajalah yang Allah beri dia musibah, maka ketika tu kita doa pada Allah, alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Terpanjang sikit lah tu. Masuk dalam bahasa sungkai lebih kurang apa Nabi ajar tu, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesihatan, afiat tu, telah menyihatkan aku dengan apa yang dia, yakni Allah, telah uji engkau tu yang sakit tu dengannya. Kemudian dan Allah telah melebihkan aku, maksudnya atas yang lain itu, dengan kelebihan yang banyak lah. Kalau bahasa kita masuk di situ lah, yang Allah telah ciptakan. Jadi Nabi sebut, siapa yang baca doa ni tadi ni ataupun zikir ni tadi ni, dengan izin Allah, dia tidak akan terkena musibah yang menimpa saudaranya itu. Allah lindungi dia lah. Di situ itu satu bentuk bacaan lah. Jadi kalau kita tak ingat, contohnya bahasa Melayu kita pun tak apa, ya Allah lindungilah teman ni daripada yang macam tu, ya Allah. Lindungilah teman, diri teman dan juga saudara-saudara teman yang lain yang seagama dengan teman, contohnya. Tak salah kita doa bahasa Melayu kita macam tu. Maksud lebih kurang juga macam mana yang Nabi ajar tu. Ini di antara. Jadi jangan maksudnya bila kita pergi tu tengok orang sakit tu kosong aja, apa benda pun, benda lain dia ceritanya pula, cerita stok tempoyak kan, cerita saham kan, cerita tanah, macam-macam cerita. Jadi kita ambillah peluang ketika itu. Ya, macam-macam cerita kan suasana kita. Jadi kita elakkan dan kita tukar, kita ubah cara hidup kita lah, termasuk diri saya juga ilmu ni, mohon kekuatan tu daripada Allah Ta'ala. Jadi moga-moga di situ banyak kebaikan yang kita yakin memang banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk kita yang ziarah saudara kita yang sedang sakit. Di samping kita doakan kesembuhan untuk dia dengan izin Allah Ta'ala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tak apa tu, ada lagi sikit masa. Kemudian kita tengok hadis yang ke-31 pula. Hadis ke-31 ni bawa tajuk besar nyedut, kata apa nombor sambal, menunaikan hajat orang lain. Ni biasalah tu, keperluan orang lain tu kita bantulah sedapat yang mungkin lah. Hadis ni sebenarnya panjang sebenarnya ni, tapi
disingkatkan matan itu oleh penyusun kitab kita sebab nak memenuhi tajuk yang diletakkan itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Apa maksudnya? Juga hadis ni daripada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, sahabat Nabi lah, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda, barang siapa melapangkan orang mukmin dari suatu kesusahan daripada kesusahan dunia ni, nescaya Allah Taala melapangkan daripada dia tu akan kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Imam Nawawi dihuraikan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim pada perenggan itu, kesusahan atau kedahsyatan kiamat tu memang tak ada tolok bandingnya lah. Ya. Kalau satu kesusahan di akhirat itu dia nak dibanding dengan seluruh kesusahan di dunia, memang tak sama. Dahsyat lagi satu kesusahan fil akhirat. Ini kan pula kesusahan banyak di akhirat. Jadi cara kita nak selamatkan diri daripada huru-hara akhirat ni, antaranya maksudnya kita kena ringankan diri kita untuk membantu saudara kita yang memerlukan setakat kemampuan kita lah, apa sajalah. Dan suasana kita sekarang ni umpamanya. Jadi kita cubalah maksudnya melapangkan untuk saudara kita tu, jangan kita sempitkan untuk dia. Bahasa lain lah. Jadi balik kita bicara sini, perenggan berikutnya, dan sesiapa yang memudahkan atas orang yang sedang dalam kesusahan, kita permudahkan, jangan sukarkan dia, permudahkan untuk dia urusan tu. Allah Ta'ala akan memudahkan ke atas dia tu yang tolong tu daripada kesusahan di dunia dan juga di akhirat. Tu janji Allah Ta'ala yang Nabi ngabarkan dalam hadis ni. Dalam hadis ni juga kalau kita tengok sambung ni tu, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Tu conclusion dia. Ada lagi sambung lagi tu, tapi nak cerita bab menunaikan hajat saudara yang lain ni Nabi sebut, dan Allah Ta'ala sentiasa akan membantu seorang hamba itu, tapi syarat dia apa? Selama mana hamba itu bersedia untuk membantu saudaranya. Allah janjikan bantu kita. Arti kata lain, kita orang Islam ni kalau kita bantu walaupun bukan Muslim pun, tu syarah Imam Nawawi juga. Ini hadis ni fokus pada orang Islam. Jadi bukan hanya bantu orang Islam, bantu bukan Islam pun kata Imam Nawawi dapat ganjaran juga. Seperti mana riwayat di sini lah, Allah akan lapangkan untuk dia kehidupan dia lah, di dunia dan juga di akhirat. Jadi maksudnya kita jangan lokek lah untuk bagi bantuan ni sedapat atau termampu yang kita mampulah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terlaju sikit, ada lagi masa kecederaan lebih kurang 5 minit rasanya. 5 minit ke 4 minit, macam itulah. 4 minit masa kecederaan kata opah sampai nombor sampai. Sempat lagi kita baca matan sikit ni. Hadis ke-32 ni nak cerita tentang keberanian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beranilah Nabi ni, ya. Ada sikit lagi masa, saya baca sikit matan ni. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas
wa ashja'an nas. Qala wa qad fazi'a ahlul Madinah lailan sami'u sautan. Qala fatalaqahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala farasin li Abi Talhah radhiyallahu anhu uryin wa huwa mutaqallidun sayfahu faqala lam tura'u rawahul Bukhari. Daripada Anas, tanpa bin tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, pelayan di rumah Nabi selama 10 tahun lah, ya, antara sahabat Nabi yang paling lama berkhidmat sebagai pelayan di rumah Nabi. Anas ni lah, Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ya. Abdullah bin Mas'ud pun pelayan juga rumah Nabi, ya. Ramai sebenarnya, ramai. Abdullah bin Mas'ud ni dia kalau bahasa kita maksudnya Nabi berikan kebebasan dia untuk keluar masuk rumah Nabi. Dia bebas sikit lah kalau bahasa kita maksudnya itu, dan juga sahabat yang diberi izin oleh Nabi menjawab kemusykilan dalam bab hukum ketika itu. Hebat tak hebat ni antara tu Abdullah bin Mas'ud. Ini Anas bin Malik. Tapi dua-dua ada kelebihan di situlah. Sebab Anas ni dia lama dengan Nabi 10 tahun, banyak keadaan Nabi di rumah, apa Nabi buat, riwayat banyak datang daripada Anas, selain daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sendirilah. Jadi Anas meninggal dunia di kota Basrah, Iraq tahun 93 Hijrah. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Basrah, Anas lah. Sempat riwayat sebanyak 2286 hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh nombor 3 sahabat Nabi paling banyak riwayatkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata di Anas, sebaik-baik manusia lah. Nabi dia tak balas kejahatan dengan kejahatan, tak. Nabi akan balas kejahatan dengan kebaikan. Sebab apa? Seringkas sini ayat tak ada. Muslimin muslimat boleh rujuk balik rumah nanti. Rasa pernah kita bicara kat sini. Ayat 199 suratul A'raf. Masa tak mengizinkan, ya. Ingat ayat tu sampai mati, cuba amalkan. 3 perintah Allah. Ayat 199 suratul A'raf, surah nombor 7, juzuk yang ke-9. Perintah pertama, jadikan diri sebagai orang yang pemaaf, mudah memaafkan orang. Itu pertama Allah perintah. Yang kedua, suruh manusia lain buat kebaikan. Yang ketiga, jangan pedulikan sangat usikkan ke, ejekkan ke, persendaan ke, cemuhan ke golongan yang tak berapa reti. Sebab kalau kita ambil kira apa orang kata, letih kan. Kalau pengerusi kita contohnya ambil kira apa orang kata, tapi dalam kes tertentu ambil kira lah juga kan. Tapi kena ambil kira semua, letih, jadi ingat tu ayat 199 suratul A'raf untuk kita tu, untuk diri saya pun sama, kita amalkan sampai kita mati insya-Allah. Terutamanya jadikan diri orang yang mudah memaafkan orang lain. Walaupun orang tu tak pernah datang jumpa kita minta maaf, kita tetap maafkan dia. Apatah lagi kalau dia datang jumpa kita merayu agar kita maafkan kesalahan dia, sepatutnya kita maafkan. Tu ceritanya lah. Habis bicara malam ni dengan izin Allah Ta'ala. Masa tak mengizinkan, apa episod seterusnya kata apa, see you next time. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ihdina wa saddidna wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.